Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam surah Al-Infitar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 17. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ianya merupakan pengagungan terhadap keadaan hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan dengan firman-Nya, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Selanjutnya dia menafsirkannya melalui firman-Nya Subhanahu wa taala, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a." Iaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak juga melepaskannya dari apa yang tengah dialaminya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada siapa yang dikehendakinya dan diridainya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal amru yawma idzin lillah." Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai firman-Nya, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah", iaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Qatadah mengungkapkan, "Demi Allah, semua urusan pada hari itu hanya berada di tangan Allah semata-mata. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang dapat menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, duduk bersama-sama, membaca daripada kalamullah, cuba untuk memahami daripada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Moga-moga dengan sedikit kefahaman ini memberikan kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka daripada pintu hati kita, pintu mata hati kita, sehingga kita dapat melihat daripada hakikat dunia dan hakikat akhirat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada pengajian yang lalu kita bahaskan daripada ayat yang terakhir daripada ayat yang lalu, kita sebutkan wama hum anha bighaibin, dan mereka tidak dapat melarikan diri daripada hari tersebut. Wama hum anha bighaibin, dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari neraka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu, yakni kalau hatta di dunia ini orang-orang yang mendakwa kepandaian, orang-orang yang mendakwa kehebatan, orang-orang yang mendakwa kepakaran, orang-orang yang merasakan dengan kehebatan mereka itu, mereka tidak memerlukan daripada Allah. Segala kekuatan, kehebatan yang mereka dapati itu bukan daripada pemberian Allah, bahkan daripada hasil usaha mereka. Maka kita cabar mereka, kita sebutkan, kita katakan kepada mereka, ya ini kalau kamu mampu, maka keluarlah daripada bumi dan langit yang bukan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar ke suatu tempat
selain daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mampu. Maka kita katakan, kalau kamu tak mampu, maka kamu pergi ke suatu tempat ataupun ke bumi lain, pergi duduk di bumi lain yang mana bumi ini ditetapkan oleh Allah untuk manusia boleh hidup dan diberikan kelengkapan daripada tumbuh-tumbuhan, makanan, haiwan dan sebagainya agar supaya manusia dapat hidup di bumi. Maka kamu pergi ke suatu tempat, satu planet yang mana iaitu berada di luar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu duduk di planet itu, kamu cari rezeki sendiri dan kamu cari kelengkapan sendiri dan iaitu cuba untuk bina perkara-perkara ataupun gadget-gadget, teknologi-teknologi yang mana dapat membantu kamu menjalankan kehidupan di planet tersebut. Maka kita akan tahu jawapannya juga mereka tak mampu. Kemudian kita cabar mereka, khalas, kalau tak mampu nak pergi planet lain, kamu duduk di atas muka bumi ini, tapi jangan guna daripada perkara-perkara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, daripada besi, logam dan sebagainya, daripada hasil bumi yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada manusia agar supaya ianya dapat membantu kehidupan mereka di dunia. Itu pun mereka tak mampu untuk melakukan. Bahkan kita sebutkan hatta sekecil-kecil haiwan mereka tidak mampu. Mereka hanya mendakwa kepandaian, kepakaran, akan tetapi sedikit haiwan yang kecil pun mereka tak mampu untuk mengubah. Bahkan kalau kita sebutkan, mungkin kalau kamu hebat dan pandai, cuba ubah daripada rupa paras kamu ataupun daripada gadgets yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin mata ni dah zaman Nabi Adam dah old model. Nafas, hidung kita bernafas mungkin dengan hidung ataupun dengan paru-paru yang ada di dalam dada kita ni mungkin old school. Cuba bawakan satu perkara yang lebih baru, yang lebih moden. Tak mampu untuk mereka lakukan apa-apa. La ilaha illallah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, apa mereka-mereka yang mendakwa menyembah selain daripada Allah, adakah mereka mampu untuk menciptakan apa-apa yang telah diciptakan Allah di atas muka bumi ini, ataupun adakah mereka itu mempunyai bahagian sewaktu Allah Subhanahu wa taala, ataupun adakah mereka mengambil bahagian sewaktu Allah Subhanahu wa taala mencipta daripada langit. Maka pada hakikatnya makhluk manusia ini yang lemah tidak mempunyai apa-apa kekuatan untuk memiliki apa-apa ataupun untuk mencipta apa-apa. Tak mampu pada hakikatnya untuk memiliki apa-apa, apatah lagi untuk nak menciptakan apa-apa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan kita sebutkan salah satu contoh adalah iaitu Fir'aun, iaitu mendakwa sebagai Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Akan tetapi tidak ada apa-apa yang dia miliki. Dia mengatakan inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Dia mengatakan kepada pengikutnya ataupun kaumnya, iaitu aku takut Nabi Musa itu akan mendatangkan ataupun akan mengubah daripada agama kamu dan akan mendatangkan kerosakan di atas muka bumi ini. Cara mereka cakap menunjukkan mereka ni macam orang baik. Fir'aun macam orang-orang kafir di zaman kita, mendakwa ini, freedom itu, kemerdekaan itu dan ini tu hak-hak kemanusiaan, hak-hak wanita, hak-hak itu dan ini. Akan tetapi mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang menzalimi daripada hak-hak tersebut. Akan tetapi orang Islam, mereka lah ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itulah yang menjaga ataupun melindungi daripada hak-hak wanita, melindungi daripada hak setiap orang yang mempunyai hak. Akan tetapi Fir'aun mengatakan inni akhaf an yubaddila dinakum, aku takut Nabi Musa akan mengubah daripada agama kamu ataupun akan menzahirkan kerosakan di atas muka bumi ini. Apakah kerosakan yang dibawa oleh Nabi Musa? Adakah Nabi Musa yang membunuh antara satu dengan yang lain? Adakah Nabi Musa yang memperhambakan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain? Adakah Nabi Musa yang mendakwa sifat-sifat ketuhanan dan sebagainya? Bahkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS adalah untuk kita menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umat Nabi Musa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menzalimi satu dengan yang lain.
La ilaha illallah. Akan tetapi yang dibawa, yang dilakukan oleh Fir'aun adalah atadharu Musa wa nada Fir'aun fi qaumih. Fir'aun memanggil ataupun berucap kepada kaumnya, qala ya qaum alaysa li mulku misra, bukankah segala kerajaan Mesir itu di bawah jagaan aku, di bawah milik aku, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan juga sungai-sungai yang berada di Mesir ini bukankah ianya mengalir dengan perintah aku dan kekuasaan aku, afala tubsirun, tidakkah kamu lihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin, bukankah aku ni lebih baik daripada orang yang hadzal ladzi mahin, yang dipandang rendah, iaitu Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, wa la yakadu yubin, yang mana Fir'aun mengatakan Nabi Musa ni nak cakap dengan jelas pun susah, iaitu pada lidah Nabi Musa itu sewaktu dia kecil, dia termakan daripada arang, sehingga disebabkan itu dia susah untuk nak berkata-kata. Naam, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin. Kemudian Nabi Firaun mengatakan, kalau betul dia nabi, kalau betul dia utusan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dekat tangan dia tak ada gelang-gelang emas? Kenapa Firaun ataupun di zaman Firaun, ketua-ketua mereka ataupun pemimpin mereka semuanya akan menggunakan gelang emas. Kalau kita tengok cerita-cerita tentang Firaun kan, iaitu tangan penuh dengan emas dan sebagainya, ataupun dengan pakaian mereka itu macam tudung yang diperbuat daripada emas dan sebagainya. Fikiran mereka dalam emas, mereka menganggap emas itu adalah segala-galanya, sehingga kalau datang kebenaran ataupun orang-orang yang membawa kebenaran perlu untuk ada seperti mana yang mereka ada. Fikiran mereka begitu juga fikiran orang-orang kafir di setiap zaman, iaitu kalau nak jadi ketua mereka perlu ada apa yang mereka ada. Nak jadi ketua mereka kena mempunyai kehebatan, kekuasaan, kekayaan seperti mana yang mereka ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kejayaan ataupun kepimpinan itu berdasarkan daripada kekayaan dan sebagainya. Akan tetapi ini merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu yang hebat pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, diberikan mukjizat, diberikan bantuan-bantuan khariqil adat yang mencari daripada adat kebiasaan manusia, yang mampu diberikan kehebatan ataupun kemampuan untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Allahu akbar. Dan Allah dan Firaun mengatakan, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin, ataupun kenapa Nabi Musa ni ataupun Nabi tak datang dengan para malaikat. Seakan-akan mereka nak hukum, nak tentukan apa yang perlu ada pada para nabi tersebut. Allah tentukan malaikat itu turun hanya kepada para nabi dan rasul, tidak turun kepada manusia biasa, apatah lagi tidak turun kepada orang Islam biasa, apatah lagi nak turun kepada orang kafir. Akan tetapi ini fikiran-fikiran orang Firaun dan orang-orang kafir yang mengikuti daripada fikiran-fikiran Firaun. Perlu ada kekayaan, perlu ada malaikah bersama mereka, perlu ada guard, pengawal dan sebagainya. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka apa jadi setelah Firaun mengatakan perkara tersebut? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Firaun memperbodohkan mempermainkan daripada fikiran pengikut-pengikutnya, kaum-kaumnya, fa'ata'u, sehingga mereka mentaati, merasakan apa yang dikatakan Firaun itu adalah betul. Innahum kanu qauman fasiqin wa ma hum anha bighaibin. Naam, mereka tak dapat lari daripada api neraka, iaitu orang-orang kafir. Dikatakan kepada salah seorang pengikut Musailamatul Kadzab, tara anna Musailamah hadha sidqun nabi, adakah kamu berpendapat bahawa Musailamah al-Kadzab mendakwa dia seorang nabi, iaitu dia mendakwa kenabian sewaktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pengikut Musailamah dikata, la kadzab, tak adalah, itu penipu je, Musailamah penipu. Ba'din dikata, kaif Muhammad, bagaimana pula dengan Nabi Muhammad? Maka mereka mengatakan, iaitu pengikut Musailamah mengatakan, na'am, Muhammad itu nabi yang benar. Jadi ditanya balik kepada orang tersebut, ba'din, kenapa kamu ikut Musailamah dan kamu tak ikut Muhammad? Maka dikatakan, kadzab Rabi'ah, orang yang penipu daripada kabilah aku itu lebih aku sukai daripada orang yang benar daripada kabilah Mudar, iaitu kabilah lain. Iaitu mereka meyakini akan kebenaran Nabi Muhammad, akan tetapi asabiyah, kekauman, sifat kekauman itu yang membuatkan mereka
menolak daripada kebenaran, waliyadz billahi tabaraka wa taala. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka iaitu menolak daripada kebenaran, wastaiqanatha anfusuhum, sedangkan hati mereka itu yakin tetap terhadap kebenaran tersebut, akan tetapi kerana zulman, kerana kezaliman, kedegilan, uluwa, takabbur, tidak mahu menerima kebenaran daripada kabilah lain ataupun daripada orang lain yang tidak mempunyai sama pandangan seperti mereka. La ilaha illallah. Dan wa ma hum anha bighaibin, tak ada seorang pun yang mampu untuk melewatkan daripada ataupun yang dapat mengelakkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir, orang-orang zalim melakukan kezaliman, melakukan kerosakan, melakukan kehancuran di atas muka bumi ini, dan membiarkan mereka merasakan bahawa mereka ini ada kuasa, dan nampak macam orang-orang yang berada di jalan yang benar itu tertindas dan dizalimi. Ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya iaitu orang-orang yang tidak sabar ini adalah orang-orang yang tidak ada kuasa. Orang-orang yang tak sabar nak balas dendam, iaitu orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan dan kehebatan. Maksudnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala, kuasa segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui bahawa tidak ada orang yang akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan masa untuk mereka lakukan apa sahaja di dunia ini, akan tetapi mereka tidak akan terlepas daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebab tu dalam hadis disebutkan, wa innallaha la yumlil lidzalim. Allah Subhanahu wa taala beri waktu, beri kesempatan untuk orang-orang zalim itu melakukan kezaliman, iaitu beri dia fursah, beri dia peluang. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, hatta idza akhadahu lam yuflithu, apabila Allah tiba waktu untuk mengazab kepada orang tersebut, maka tidak akan dilepas, tak ada orang pun akan terlepas daripada azabnya Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Berilah penangguhan kepada mereka kerana sesungguhnya janji aku adalah benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia, sebab mereka tidak ada kuasa pada waktu itu, wala kuasa pada waktu akan datang. Apatah lagi pada waktu akan datang, dia tak ada kuasa, dia tak tahu apa yang akan berlaku pada akan datang. Jadi dia cepat, orang buat je, dia terus nak balas. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, yang menciptakan zaman, iaitu segalanya berada di dalam kuasa dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa pun yang terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa Nabi Musa alaihi salam apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam bila berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan tenteranya zinah, perhiasan, wa amwalan, dan duit, fil hayati dunya, di dunia ini, rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, dan mereka telah gunakan perhiasan, kekayaan dunia itu untuk menyesatkan manusia daripada agama kamu. Maka apa yang didoakan oleh Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, hancurkanlah harta mereka, washdud ala qulubihim, dan tutuplah hati mereka ini daripada menerima kebenaran, fala yu'minun, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah, hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat azab yang pedih di hadapan mereka. Maksudnya Nabi Musa marah kepada Fir'aun dan pengikutnya, ini mendoakan ke atas Fir'aun itu agar supaya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan hartanya dan ditutup hatinya sehingga dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya ingin beriman apabila dia nampak azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun wa la tattabi'an sabilal ladina la yu'minun. Maka aku telah menjawab doa kedua kamu, wahai Musa dan wahai Harun, fastaqima, maka jalan tegak, wahai
istiqamahlah kamu wahai Nabi Musa, wahai Harun, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikut jalan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengetahui daripada jalan kebenaran. Iaitu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kamu itu benar, dan hati Firaun dan pengikut-pengikutnya itu, mereka tidak akan beriman kepada kamu. Allah dah tahu dah, iaitu mereka tidak akan beriman kepada kamu wahai Musa, akan tetapi tugas kamu ini adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan daripada pesanan dan berada di atas jalan yang lurus ini. Berada di atas jalan yang lurus dan jangan toleh ke belakang. Wa ba'din al-gharq hakul Fir'aun ba'da 40 sana. Dan Fir'aun tenggelam di dalam laut itu setelah 40 tahun. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuf, doa Nabi yang makbul itu diterima oleh Allah. Allah dah cakap dah Allah terima, akan tetapi ini hanya berlaku setelah 40 tahun. La ilaha illallah. Sementara nak tunggu 40 tahun apa yang didoakan oleh Nabi Musa, maka yang Allah mengatakan jalan apa yang diwajibkan, lakukan segala apa yang telah ditugaskan kepada kamu, apa yang diperintahkan kepada kamu daripada melakukan segala perintah dan meninggalkan larangan, dan jalankan kehidupan kamu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat itu disebutkan falamma adrakahul gharaq, maka apabila Firaun dah lemas di dalam air, qala, barulah dia nak kata amantu billadzi la ilaha illalladzi, aku beriman kepada zat yang tidak ada Tuhan yang layak untuk beriman, iaitu seperti mana yang berimannya Banu Israel, dan aku ingin menjadi daripada orang-orang yang menyerah diri. Akan tetapi sudah lambat, sebab dia dah berada dalam azab, bukan hanya melihat azab, melihat daripada lautan itu, bahkan dia berada di dalam lautan itu sedang tenggelam, lemas. Maka segala apa yang dia miliki sebelum ini, segala apa yang didakwa sebagai ketuhanan, kehebatan, kekayaan, kerajaan dan sebagainya, semuanya hilang. Maka dikatakan kepada Firaun, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sekarang ni Firaun baru kamu nak beriman, sedangkan sebelum ini kamu telah melakukan kerosakan, kamu telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang kamu nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masanya telah terlambat. La ilaha illallah wa ma hum anha bighaibin, tidak ada siapa, tak ada seorang pun yang akan terselamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Disebutkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hari kiamat ini, yaumuddin, di atas mimbar, maka ihmarra wajhuh, muka baginda sallallahu alaihi wasallam yang putih kemerah-merahan itu akan bertukar menjadi merah. Ihmarra wajhuh, iaitu nak menekankan betapa bahaya, betapa teruknya keadaan di hari kiamat bagi mereka-mereka tidak membuat persediaan. Maka Nabi mengingatkan mereka sehingga merah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa a'la sautuh, dan dinaikkan daripada suara baginda sallallahu alaihi wasallam, wa tafakha audajuh, sehingga urat yang berada di dahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggelembung. Ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan beliau sedang memberikan pengumuman kepada para tentera. Beliau mengatakan sabbahakum wa massakum, nak menunjukkan betapa teruknya keadaan pada hari kiamat nanti, waliyazubillahi tabaraka wa ta'ala. Wa ma adraka ma yaumuddin, apakah yang telah kamu tahu tentang hari kiamat tersebut, tentang pembalasan yang sangat teliti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Alladhi idza uqima ala ahad halak illa man rahimallah, iaitu kalau Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan perhitungan yang sangat teliti, maka tidak ada orang yang akan berjaya, semuanya akan musnah, binasa kalau dijalankan perhitungan yang teliti. Iaitu kita kalau diperhitungkan amal ibadah kita pun kita akan hancur, apatah lagi tentang kesalahan dan dengan kekurangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita ini dengan rahmatnya yang maha luas. Amin, Allahumma amin. Dan pada hari kiamat nanti, segala khayalan, segala perasaan ataupun
iaitu khayalan, yakni merasakan kita ni memiliki sesuatu perkara, memiliki kerajaan, memiliki harta, memiliki kepandaian, memiliki itu dan ini. Segala perkara tersebut, segala khayalan tersebut semuanya akan hilang, semuanya akan musnah. Kerana apa? Kerana yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tersebut tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang akan memiliki sesuatu apa, apatah lagi nak beri manfaat kepada orang lain ataupun menyelamatkan orang lain daripada apa-apa mudarat, kerana pada hari itu yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun daripada dunia ini yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak uji manusia sehingga diberikan gambaran-gambaran daripada kekuasaan, gambaran daripada memiliki daripada kekayaan dan sebagainya. Akan tetapi ini hanya gambaran, pinjaman daripada Allah untuk ikhtibar, untuk menguji daripada hamba-hambanya. La ilaha illallah. Dekat dunia ni, kita buat lakukan hubungan yang baik dengan orang itu dan orang ini, kita tertibkan, kita aturkan perkara itu dan perkara ini, kita plan 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang dan sebagainya, kita buat persiapan, kita buat bekalan dan sebagainya untuk itu dan ini. Kalau ada apa-apa berlaku, kita dah ada backup plan, plan B, plan C dan sebagainya. Akan tetapi segala plan yang tidak berdasarkan ataupun tidak berpaksikan kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan musnah, akan hilang. La ilaha illallah. Pada hari tersebut semuanya akan datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan dipanggil ketua, tidak ada orang yang dipanggil iaitu pemilik itu, pemilik ini, pemimpin itu, pemimpin ini, dan sebagainya. Semuanya akan datang sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari itu raja dunia dan akhirat adalah Allah. Yang mencipta dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mempunyai kuasa untuk menetapkan sesuatu hukum juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan, akan diberikan pengumuman di akhirat nanti, limanil mulkul yaum, bagi siapakah pemilik daripada kerajaan hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillahil wahidil qahar. Maka akan disebutkan ianya kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa untuk memaksa hambanya, yang mempunyai kekuatan untuk mengambil nyawa hamba-hambanya, tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Akan tetapi kerajaan dan kekayaan di dunia ini terkadang akan mengaburkan mata orang-orang yang tertipu dengan kerajaan ataupun kekayaan di dunia. Maka berjaya orang yang berjaya dan gagal orang yang gagal di atas muka bumi ini, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya dunia, tipu daya syaitan, tipu daya hawa nafsu, dan moga-moga kita diberikan petunjuk untuk jalan ke jalan yang lurus tanpa tertipu dengan fikiran itu dan ini. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah. Dan antara perkara yang berlaku di zaman sekarang ini, dengan adanya media sosial dan sebagainya, adanya internet yang dapat menghubungkan, ataupun seperti mana yang mereka sebutkan itu, dunia ini menjadi satu kampung yang kecil. Setiap orang mengetahui setiap sesuatu, setiap benda dapat disampaikan daripada satu hujung dunia ke hujung dunia yang lain dalam masa beberapa saat dan sebagainya, ataupun lebih cepat daripada itu. Pada hakikatnya ianya merupakan salah satu daripada takhtitat, salah satu daripada plan orang-orang kafir untuk mereka menguasai daripada pemikiran-pemikiran, agar supaya mereka dapat mengawal daripada apa yang berlaku di atas muka bumi ini, kononnya agar supaya kuasa itu kembali kepada mereka, agar supaya pendapat yang mereka ingin ianya disalurkan ke satu dunia itu adalah daripada mereka. Itu yang mereka cuba untuk lakukan, akan tetapi ianya hanyalah tipu daya daripada syaitan buat mereka. Kerana apa? Kerana apa yang berada di sebalik plan yang mereka lakukan itu adalah agar supaya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat masuk ke setiap rumah, seperti mana yang disebutkan. Satu hari
Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ingin membantu Rasulullah, ataupun Rasulullah kembali ke rumah dalam keadaan yang letih dan penat. Maka Sayyidatina Fatimah sedih melihat ayahnya Rasulullah dalam keadaan begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai Fatimah, jangan kamu sedih, sesungguhnya ayah kamu ini telah diberikan tugasan yang besar dan berat, dan agama ayah kamu ini akan masuk ke dalam setiap rumah." Maka walaupun apa-apa kemajuan ataupun kemodenan ataupun apa-apa yang plan mereka ingin lakukan, pada hakikatnya ianya adalah membantu untuk mengiyakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Maka walaupun ada keburukan yang berlaku melalui media sosial dan sebagainya, orang yang selamat daripada tipu daya media sosial ini adalah mereka-mereka yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai hubungan kuat dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tertipu dengan kemodenan, dengan kemajuan, dengan apa yang tersebar melalui internet dan sebagainya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa makru ulaika huwa yabur. Dan planning ataupun rancangan yang mereka lakukan itu akan hancur. Rancangan orang-orang kafir akan hancur. La ilaha illallah. Plan mereka untuk nak memadam nama baik Islam di seluruh dunia, ataupun plan mereka untuk memadam daripada nama Islam di negara mereka itu sendiri, akan tetapi tidak berjaya. Ma yudrikun kaifa hadza qamat. Dan mereka pun tak faham. Makin mereka nak cuba memadam nama baik Islam, menyebarkan keburukan Islam, akan tetapi lama kelamaan agama Islam itu makin tersebar di dalam negara mereka. Makin banyak orang Islam berada di negara mereka sendiri. La ilaha illallah. Dan pasti akan tiba suatu hari yang mana seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wa inna dini sayasil ila ma zuwiyali minal ard. Agama aku ini akan sampai kepada setiap penjuru yang mana telah diperlihatkan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahawa satu hari malaikat telah bawakan bumi ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diperlihatkan daripada timurnya hingga ke baratnya. Dan setiap apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada hari itu, maka agama Rasulullah akan sampai ke setiap apa yang diperlihatkan kepada baginda daripada timur dan barat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada pembantu-pembantunya, daripada ahli khidmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu agar supaya keindahan Islam, kemuliaan akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu tersebar ke seluruh muka bumi ini, kerana Allah Subhanahu wa taala pasti akan iaitu melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada kekasihnya Rasulullah Nabi Muhammad. Akan tetapi siapa yang menjadi orang-orang yang dipilih, itu merupakan usaha kita untuk berdoa agar supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agamanya dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan pada hari tersebut, orang-orang yang tertipu dengan segala apa yang ada di atas muka bumi ini, orang-orang yang tertipu dengan apa yang ada di atas muka bumi ini, tertipu dengan kekayaan, tertipu dengan kepimpinan, tertipu dengan harta dan sebagainya, pada hari tersebut mereka-mereka yang mampu untuk bergerak dan berfikir, kerana pada hari kiamat nanti keadaan sangat menakutkan. Keadaan sangat menakutkan, sangat mengerikan. Setengah orang tenggelam dalam peluhnya, setengah orang terikat kerana amalannya, setengah orang terikat kerana ketidakadilannya dalam kepimpinan dan sebagainya. Maka yang mampu untuk berfikir, yang mampu untuk bergerak, mereka pada hari tersebut akan memohon pertolongan, akan minta connection daripada orang-orang yang ada connection dengan wal amru yauma idzilillah, iaitu Allah Subhanahu wa taala.
pada hari itu mereka tak mampu untuk meminta pertolongan daripada pemimpin-pemimpin mereka. Mereka tak mampu untuk meminta pertolongan daripada raja-raja mereka, tak mampu untuk meminta pertolongan daripada orang-orang yang mereka anggap hebat di atas muka bumi ini, ahli tamadun, ahli think tank dan sebagainya. Tak mampu. Orang-orang yang mampu untuk mencipta itu dan mencipta ini di dunia kononnya hebat dan sebagainya, akan tetapi tak ada seorang pun daripada mereka yang dapat memberi bantuan pada hari tersebut. Siapa yang dapat memberi bantuan adalah para nabi, yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, merupakan ataupun daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari itu ataupun pada hari itu setiap orang yang Islam ataupun yang kafir akan mengetahui akan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, pada hari itu mereka akan mengetahui daripada kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut-pengikut dan pewaris-pewaris Rasulullah. Walaupun sewaktu di dunia itu mereka memandang remeh kepada pewaris-pewaris Rasulullah, mereka mentertawakan daripada orang-orang yang menyibukkan diri, yang siang dan malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Akan tetapi pada hari tersebut barulah mereka akan tahu siapa orang-orang yang penting, orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis asy-syafa'ah disebutkan bahawa apabila keadaan makin teruk di padang mahsyar, maka mereka semua akan pergi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Mereka mengatakan, bantulah kami, berilah syafaat kepada kami, yakni kamu tolonglah cakap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan, dipercepatkan segala urusan. Kami dah tak tahan dah berdiri di padang mahsyar ini. Kamu ini bapa kepada kemanusiaan, Abul Bashar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dengan tangannya Subhanahu wa taala dengan cara yang selayaknya untuk difahami daripada perkataan tersebut. Maka Nabi Adam alaihi salam akan mengatakan, inna rabbi ghadiba al-yawm lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, marah pada hari ini yang mana tidak pernah Allah marah seperti ini dan tidak akan Allah marah selepas ini seperti mana marahnya Allah pada hari ini. Nafsi semuanya. Nabi Adam kata, aku dengan amalan aku ataupun aku sibuk dengan perkara aku sendiri. Kamu pergi, idhabu ila ghairi, pergilah minta pertolongan daripada selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam akan didatangi dan mereka akan mengatakan, wahai Nabi Allah Nuh, tara ma nahnu fih, kamu melihat apa yang sedang kami hadapi daripada kesusahan dan sebagainya. Jawapan yang sama akan diberikan daripada Nabi Nuh. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah marah pada hari ini yang mana Allah tak pernah marah sebelum ini macam ni ataupun akan marah selepas ini macam ni. Pergilah kepada orang lain. Kemudian mereka akan mendatangi kepada Nabi Allah Ibrahim yang mana merupakan Khalilur Rahman, akan mendatangi kepada Nabi Musa, kemudian akan mendatangi kepada Nabi Isa yang mana nabi-nabi ini yang merupakan Nabi Ulul Azmi minar Rusul, nabi-nabi yang mempunyai rank yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka akan mengatakan, idhabu ila Muhammad, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan sahibul amr, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah, analah, akulah orang yang dapat menolong kamu, yang dapat memberi syafaat kepada kamu, yang dapat bertutur dengan Allah Subhanahu wa taala bagi pihak kamu. Kerana apa? Kerana perintah pada hari itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada orang yang dicintai Allah daripada seluruh alam ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mencintai sesiapa seperti mana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini baru mereka akan tahu apakah nilai, betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi pun excuse themselves, tak berani untuk nak berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad diizinkan untuk berkata-kata dan diterima daripada pendapat ataupun permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka-mereka yang baru nak tahu kehebatan Nabi Muhammad pada hari kiamat, khalas ma yanfa,
Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Kalau hari itu baru mereka nak kenal kehebatan Nabi Muhammad. Kalau hari itu baru mereka nak tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau hari itu baru mereka nak tahu kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dah terlambat. Dah terlampau lambat untuk mereka mengenal Nabi Muhammad pada waktu itu. Rugi untuk kepada mereka. Orang yang paling agung di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat dengan Allah dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling dicintainya Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut kadar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda keyakinan dan keimanan kita kepada Allah adalah bagaimana kita kenal Nabi Muhammad dan bagaimana kita mengagungkan Nabi Muhammad dan bagaimana kita mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok di zaman dahulu, seorang bernama Farazdak, seorang salih, akan tetapi tidak dikenali sebagai seorang alim. Dia seorang yang baik, orang salih. Apabila dia memuliakan daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun cicitnya Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain. Kerana apa? Kerana dia memuliakan cicitnya Rasulullah kerana dia mencintai Rasulullah. Dia mendahulukan, memberi keutamaan kepada cicitnya Rasulullah berbanding daripada pemimpin di zamannya itu kerana dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan salah satu tanda keimanan adalah untuk mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Farazdak, man ya'rifullaha ya'rifu awwaliyata dha. Barang siapa yang mengenal Allah akan mengetahui keutamaan orang tersebut, iaitu Ali Zainal Abidin bin Husain. Fadin min baiti hadha nalahul umamu. Para umat-umat mendapat agama, mendapat Islam daripada rumahnya. Maksudnya daripada rumah datuknya, orang Islam mendapat keislaman, mendapat agama yang sempurna daripada rumah datuknya. Fa idza na'rifullah na'rif taqdim haula. Kalau kita kenal Allah, kita beramal dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui siapa yang perlu untuk kita agungkan. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang salih di dalam Al-Quran. Bahkan kita memberi salam setiap kali kita sembahyang kepada orang-orang salih, nak menunjukkan bagaimana pula dengan ahli keluarga orang-orang salih yang mana mereka itu mendapatkan agama kesalihan itu daripada Sayyidus Salihin, datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita mengutamakan datuk mereka Nabi Muhammad, maka kita juga mengutamakan cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh dengan agama Rasulullah, yang berpegang teguh dengan adab dan sifatnya Rasulullah, yang berpegang teguh dengan amalan yang dibawa oleh Rasulullah, yang berpegang teguh dengan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Farazdak mengatakan, hadza ibnu Fatimatin, hadza ibnu Fatimatin in kunta jahiluhu. Dikatakan kepada Hisham bin Malik, dikatakan ini adalah anaknya Sayyidatina Fatimah ataupun keturunan zuriatnya Sayyidatina Fatimah kalau kamu orang yang jahil, tidak mengetahui siapakah mereka. Bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Pada datuknya tertutup segala kenabian sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini nak mengatakan bahawa orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan mengenal akan keutamaan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka yang mewarisi daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dunia ini dipenuhi dengan khayalan-khayalan. Bumi ini dipenuhi dengan khayalan-khayalan sebagai satu ujian. Mereka menyangka bahawa mereka dapat naikkan orang ini, dapat turunkan orang ini, dapat memuliakan orang ini, dapat memuliakan orang tu, menghina orang tu. Qulillahumma malikal mulk, Allahumma malikal mulk. Allah lah yang memiliki daripada segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa tunzi'ul mulka mimman tasha, ditarik kerajaan daripada sesiapa yang dikehendaki. Tuzillu man tasha, menghina sesiapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan memuliakan sesiapa yang dikehendaki. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Bagi Allah Subhanahu wa taala hakikat kemuliaan
dan juga diberikan kemuliaan itu oleh Allah kepada para nabi dan juga para orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui akan hakikat tersebut. La ilaha illallah. Maka segala gambaran kerajaan ataupun kekayaan di atas muka bumi ini hanyalah sebagai satu ikhtibarat, sebagai satu ujian kepada orang-orang Islam dan juga kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Hakikatnya segala perkara itu kembali kepada Allah pada awal dan pada akhir, di dunia dan akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita sehingga kita mengenal akan keagungan Allah, keagungan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasih-kekasihnya. Amin Allahumma amin. Kemudian kurang lebih itu yang dapat disampaikan daripada surah Al-Infitar, dan insya-Allah kita akan bacakan sedikit mukaddimah permulaan daripada surah At-Takwir. Takwir yang membawa maksud menggulung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Sayyidina Ali bin Abi Talhah bercerita daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, ya ini telah menjadi gelap. Dan mengenainya juga Al-Aufi mengemukakan daripada Abdullah bin Abbas, ya ini telah pergi. Dan menurut kami yang benar dari pendapat tersebut adalah kata al-takwir bererti mengumpulkan, melipat sesuatu sebahagian dengan sebahagian lainnya. Dari kata itu muncul kata takwirul imamah, menggulungkan serban, ataupun jam'ul athiyab bererti menggabungkan sebahagian dari pakaian pada sebahagian lain. Dengan demikian firman Allah kuwirat bererti menggulung sebahagian dari matahari dengan sebahagian lainnya lalu tertutup dan menghilang. Dan jika hal itu terjadi, maka sinarnya pun akan hilang, pupus. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ya ini jatuh berselirakkan, sebagaimana yang difirmankan dalam surah lain, wa idzal kawakibun tasarat, dan jika bintang-bintang jatuh berselirakkan. Naam. Firman Allah, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang dihancurkan, ya ini dihilangkan dari tempatnya masing-masing dan dihancurkan sehingga bumi menjadi rata, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan firman-Nya, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, iaitu tidak dipedulikan. Ikrimah dan Mujahid mengatakan, ya ini unta-unta yang sedang bunting. Mujahid mengemukakan kalau kata uttilat bererti ditinggalkan dan dibiarkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-isyar bererti unta-unta pilihan dan sedang bunting yang kehamilannya sudah sampai 10 bulan. Dan sebutan dan umat manusia telah mengabaikan unta-unta pilihan dan sedang bunting itu, serta mengabaikan pengasuhan dan pemanfaatannya setelah sebelumnya mereka saling menyukainya. Hal itu disebabkan kerana mereka disibukkan oleh masalah yang lebih penting, menakutkan lagi mengerikan, iaitu peristiwa hari kiamat dan munculnya tanda-tanda dan peristiwa itu. Naam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takwir ini menceritakan tentang al-kainat, daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan berlaku apabila tiba hari kiamat. Dan hari kiamat merupakan perkara masa depan yang akan
datang kepada setiap daripada kita. Orang yang hidup sebelum zaman kita, orang yang hidup di zaman kita, orang yang hidup selepas zaman kita ini, setiap daripada mereka akan mendatangi ataupun akan menyaksikan daripada hari kiamat, masa depan yang pasti, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, bima fihi min ahwal, dan akan merasakan daripada keadaan yang sungguh menakutkan, daripada azab ataupun daripada amaran-amaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Baik orang yang beriman, baik orang yang kafir, baik orang yang membenarkan hari akhirat ataupun baik orang yang mendustakan, baik orang yang bersungguh-sungguh membuat persiapan pada hari tersebut ataupun orang yang mengambil ringan terhadap hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian akan dikumpulkan pada hari tersebut, pada hari yang telah ditetapkan. Maka masa depan yang paling penting untuk buat persiapan bagi setiap orang yang mempunyai akal adalah hari kiamat. Akan tetapi orang-orang yang tidak membuat persiapan untuk hari tersebut, maka apa-apa yang mereka miliki daripada perkara-perkara dunia tidak akan membawa manfaat kepada mereka. Siapapun dia, apapun yang dia ada, siapapun dia dan apapun yang dia ada, betapa besar pun binaan rumahnya, betapa hebat pun, betapa kukuh pun bandarnya yang dia duduk, dari mana dia datang, sampai mana dia, sehebat mana pun dia telah dapat usaha untuk mendapatkan kehebatan dan sebagainya, kalau dia tidak membuat persiapan, tidak beriman untuk hari tersebut, tidak meyakini tentang hari tersebut, tidak membawa bekalan yang cukup untuk hari tersebut, maka dia merupakan orang yang rugi, orang yang tertipu, orang yang tidak pandai, orang yang tidak pandai. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai adalah orang yang membuat perhitungan terhadap dirinya dan membuat persiapan untuk hari selepas kematian, iaitu hari kiamat. Al-ajiz, orang yang kurang pandai, orang yang tidak mampu, adalah orang yang mengikuti daripada hawa nafsunya dan mengharapkan harapan ataupun mengangankan daripada angan-angan kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan sebagainya, Imam Hakim dalam Mustadrak, menyebutkan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, man arada an yanzura ila ahwalil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat, maka hendaklah dia membaca daripada surah idza syamsu kuwirat. Dengan membaca surah ini akan mengetahui sedikit sebanyak apa yang akan berlaku pada hari kiamat, hari yang agung. Merupakan pintu melalui mana pintu akan menyampaikan kita tentang gambaran hari kiamat, agar supaya hati kita dan akal fikiran kita ini diberikan sinaran, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dapat melihat apakah hakikat sesuatu perkara, hakikat dunia ini, la ilaha illallah, dan juga keajaiban-keajaiban yang akan berlaku pada hari tersebut. La ilaha illallah. Akan tetapi pada hari ini kita melihat berapa ramai orang-orang yang telah mengharamkan dirinya daripada kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana mereka berpaling daripada membaca Al-Quran, kerana mereka berpaling dari memikirkan apa yang tersimpan daripada makna-makna yang agung di dalam Al-Quran. Mereka berpaling daripada cuba memahami daripada isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa mereka berpaling? Mereka berpaling daripada segala kebaikan ini disebabkan fikiran mereka disibukkan dengan permainan, disibukkan dengan mengikuti daripada hawa nafsu, disibukkan diri mereka ini untuk melihat daripada perkara-perkara yang merosakkan, yang akan
mengurangkan iman, melemahkan iman seseorang dengan duduk dengan wa bi mujalasati qaumil ghafilin, dan duduk bersama orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Maka kalau ini keadaan seseorang, duduk bersama orang-orang yang lalai, melihat kepada perkara-perkara yang melemahkan iman, bahkan mendatangkan dosa dan sebagainya, maka ianya sampai bila pun tidak akan buka pintu hati ini untuk memahami daripada rahsia Al-Quran, rahsia yang tersimpan di dalam setiap huruf di dalam Al-Quran. Maka dia tidak akan dapat mengambil manfaat daripada kunuz, daripada khazanah-khazanah Allah yang disimpan di dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq. Kami akan alihkan tanda-tanda kebesaran kami ini daripada orang-orang yang merasakan diri ini hebat, takabur, tidak ingin tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang diberikan cahaya keimanan di dalam hati untuk tunduk kepada perintah Allah dan untuk berpaling daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan, cahaya ini akan menjadi sebab agar supaya pintu hati mereka ini terbuka. Segala kotoran di hati itu akan dibersihkan, supaya apa? Mereka dapat melihat dengan jelas akan masa depan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman, sehingga dia akan dimuliakan untuk memahami daripada kalamullah Subhanahu wa taala dan membuat persediaan untuk hari tersebut, dan menjadi asbab untuk dinaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Bagaimana untuk mendapatkan daripada cahaya ini? Cahaya ini dapat melalui kita cuba untuk memahami daripada isi kandungan Al-Quran, duduk dengan orang-orang yang memahami daripada isi kandungan Al-Quran melalui pembelajaran dan sebagainya, dan menumpukan fikiran kita ini untuk memahami daripada Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat-ayat Al-Quran, apa yang disebutkan oleh para ulama, yang mana para ulama tersebut mempunyai ilmu yang mana sanadnya tidak terputus hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa yang dikatakan oleh mereka itu membantu kita untuk memahami daripada isi kandungan Al-Quran, sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq rahmatullah alaih, beliau mengatakan, innallaha tajalla li khalqihi fi kalamih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan keadaannya itu di dalam perkataannya, iaitu untuk kita memahami, untuk mengenal Allah adalah melalui perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yubsirun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak melihat. Kerana apa? Kerana memang mereka tak tengok pun dalam Al-Quran, tidak melihat kepada Al-Quran, tidak cuba memahami Al-Quran. Bagaimana mereka nak lihat daripada macam mana mereka nak kenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran? Allah jadikan Al-Quran itu sebagai jalan pintas untuk kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan untuk memahami hakikat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang akan berlaku pada hari kiamat daripada perubahan-perubahan. Insya-Allah kita akan sambung perbahasan tersebut di pengajian yang akan datang, insya-Allah taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita ini, khususnya sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, sehingga kita di bulan Ramadan dapat mengkhususkan waktu kita itu siang dan malam untuk membaca daripada Al-Quran dan diterangi daripada cahaya-cahaya Al-Quran, bahkan dihubungkan setiap daripada zarrah tubuh badan kita ini dengan setiap daripada huruf-hurufnya Al-Quran, sehingga ianya tidak berpisah selama-lamanya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.